Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam satu Malaysia. Terima kasih tu bos saya Datuk Nazim, bos saya juga ni Datuk Makmur dan rakan media. Sebenarnya saya dalam PPIM lebih kurang 3 tahun lebih. Saya bekerja dengan PPIM dan saya rasa apa yang dilakukan oleh PPIM adalah benda yang baik. Dan saya pun bukannya datang daripada keluarga yang senang, datang daripada keluarga yang susah, dan saya berjinak dalam perniagaan kecil-kecilan. Dan saya rasa tempat yang berjuang yang terbaik dalam hidup saya rasa saya di PPIM lah. Sebab saya pun datang daripada orang susah dan tak ada siapa pun yang boleh tolong saya pun melainkan Allah SWT lah. Tapi bila di PPIM saya rasa ada kawan-kawan yang boleh membantu saya, yang boleh yang daripada tak kenal orang kenal, daripada ya banyaklah kita tengok saya yang dulu ternaya pun PPIM yang bantu saya ditipu. Jadi saya ambil keputusan bersama PPIM nak berjuang lah sebab saya dah dibela, mestilah saya nak membela orang lain. Jadi saya bila duduk dalam PPIM ialah tolong Datuk Nazim, tolong aktiviti lain apa yang boleh saya buat. Jadi sebenarnya kes Kota Raya ni saya cerita sikit lah, lepas tu nanti saya cerita tentang dekat lokap lah. Di Kota Raya ni sebenarnya laporan KPDKK sudah dibuat dan surat tuntutan pun sudah dikeluarkan. Jadi saya pergi atas dasar menemani mangsa kerana KPDKK tidak mahu menemani mangsa. Mangsa minta tolong kepada KPDKK, tapi KPDKK cakap you kena bawa slip surat dia pergi minta ataupun you pergi post. Jadi macam mana mangsa yang dah kena kurung 4 jam nak pergi sendiri, dia dah kena kurung, pergi lagi kan kena kurung lagi. Jadi saya pergi, tujuan teman mangsa saya bawa media sebab saya tak nak orang salah tafsir tentang saya. Saya bawa media. Bila saya sampai dekat situ, saya tanya dengan mangsa kedai yang mana, dia tunjuk kedai itu. Bila dia tunjuk kedai itu, saya pergi dan saya tanya lagi sekali, siapa yang tipu you? Pasal kadang-kadang kat kedai tu banyak pekerja dia. Siapa yang tipu you? Dia tunjuk tu 2 orang, 1 orang tu lari terus, 1 orang lagi tak sempat lari sebab media dah tangkap gambar PPIM TV lah, dah siap record, dia dah tak sempat nak lari. So datanglah dia punya pengurus tu bernama Jack, nama Jack datang dan dia kata dia akan selesaikan dengan baik sebab dia nampak surat tuntutan semua ada, dia bayar. Lepas tu dalam masa yang sama saya nampak orang menjerit-jerit dekat situ yang kena tipu juga. Lebih kurang 7 orang mangsa lagi yang kena tipu. Tujuan saya datang untuk seorang, tapi bila saya tengok orang kena kurung, orang kena ni, dia minta tolong pasport dia kena tahan semua, salah ke saya tolong? Saya dengan aktivis lain tolong je. Saya tolong, lepas tu alhamdulillah dapat semua balik duit dengan cara yang betul. Boleh refer pada video. Tak ada benda yang kata kita pergi kasar ke kita tengok video tak ada. Jadi saya pun habis semua tu saya pun buat press conference. Dan dalam statement saya tidak wujudkan unsur perkauman, saya tak ada wujudkan unsur-unsur yang negatif. Cuma saya kata pihak Kota Raya kena tukar pengurusan syarikat telekomunikasi yang baru sebab di sini semua terlibat. Dan saya tengok semua, saya pusing sebab pengadu yang bawa saya semua tempat ada kurungan. Jadi salah ke saya cakap? Dan saya tak kata boykot Kota Raya, saya kata boykot kedai telekomunikasi Kota Raya. Kedai pakaian, kedai lain saya tak suruh boykot pun. Jadi saya bagi statement tu jelas. Jadi habislah kat situ saya tak tahulah apa berlaku. Hari Sabtu tu saya balik daripada TV, saya berangkat ke airport pergi ke Brunei sebab bapa mentua saya sakit. Sebenarnya saya kena pergi ke Brunei pada hari Khamis disebabkan bos kesayangan saya ni kena pergi umrah, saya kena ganti bos saya pergi ke TV. Saya pergi hari Sabtu. Bapa mentua saya sakit di hospital, memang sakit jantung lah. Ada gambar, saya pun hantar kepada sekretari. Jadi saya pun pergi ke Brunei. Dan sewaktu saya di Brunei, saya ingat saya dapat panggilan pada hari Rabu, katakan polis nak ambil statement saya untuk membantu siasatan. Tapi saya beritahu dengan bos saya tak habis kerja hari ni sebab bapa mentua saya masih di hospital dan saya hantar gambar pada Datuk Nazim. Tapi Datuk Nazim kata tak apa Rasuk, kau balik dulu. Dan saya ambil keputusan, saya balik ke isteri saya ke Malaysia. Sampai ke Malaysia, kita pun dah risau pasal kita ingat kita ni tak ada benda lah kan, kita dah takut juga. Tapi saya dah takut benda, saya tak buat salah. Sampai di airport, Datuk Nazim telefon lagi sekali,
Datuk Nazim kata, Sof, kau besok pagi kena pergi ke balai, bagi keterangan. Tak ada benda nak bagi keterangan je pasal apa dia orang nak minta tolong kau bantu lah. Saya kata tak apalah bos, okey besok saya pergi. Sebenarnya malam tu tak boleh tidur pasal saya ni jenis takut sikit lah. Bukan takut pasal apa, pasal polis kan. Pasal polis banyak tangkap orang tak bersalah kan. Jadi, tapi benda tu ternyata berlaku tau. Bila saya pergi ke balai pukul 2.30 petang, saya pergi dengan Datuk Nazim, saya pergi dengan peguam, saya pergi dengan aktivis-aktivis yang lain, jumpa dengan timbalan OCPD sebenarnya. Dan dia orang cakap cukup baik dengan saya. Tak ada apa tu, dia kata dengan bos saya tak ada apa, saya pun tak ada apa, okey. Bila saya masuk dalam, dia orang ambil statement saya pun dia orang kata tak ada. IO, saya minta maaf IO saya cakap saya punya kes tak ada apa. You buat tu tak ada benda, cuma dia kata you buat macam rape. Saya kata mana ada rape, saya tolong je buat mangsa kan. Tiba-tiba saya kena tangkap. Maksud saya kena gari. Mana gari saya? Gari palsu saya. Saya nak tunjuk gari. Pasal saya tak pernah kena gari tu yang saya rasa macam, pasal kita tolong betul-betul orang baik dan boleh tengok, boleh check lah background PPIM saya pun boleh check orang mangsa Along berapa kena, orang mangsa kita tolong. Dan kita bekerjasama dengan polis cukup baik. Dan saya tu pasal saya nak buat aduan dengan IGP, nak minta tolong dengan IGP. Kenapa saya kena? Satu lagi IGP, saya pun nak jumpa dengan Suruhanjaya Integriti. Saya nak jumpa, saya nak tanya kenapa saya kena tangkap. Dan saya kena pakai baju longkap. Saya kena pakai baju longkap, saya kena gari. Dan polis tu cakap apa dengan saya terpaksa gari you tuan. Terpaksa. Bukan, maksudnya orang tak macam ni saya ni kalau betul-betul saya dah bersalah, boleh gari saya, boleh bawa saya pergi ke lokap, tak menjadi masalah. Kalau saya betul-betul bersalah, tapi saya belum dapat perintah daripada mahkamah lagi mengatakan saya bersalah, tak ada. Dan apabila malam tu saya tidur dekat dalam lokap tu, saya saya bukan kata saya orang baik tau, tapi saya memang tak biasa nak tidur kat lokap. Dan saya kat dalam tu sepanjang malam, boleh cek video 100 lebih rakaat kot saya solat. Sampai pagi tu saya minta sesuatu lah. Kalau macam ni saya takut satu hari nanti tak ada orang nak membela orang susah. Percayalah saya cakap. Saya ni kira trauma, sebenarnya fobia tu. Waktu saya balik tu, isteri saya orang pertama cakap, ayah kena berhenti PPIM, dia kata. Isteri saya cakap. Isteri saya cakap, ayah kena berhenti PPIM, adik-beradik saya pun sama. Sebab dia kata, macam mana Malaysia punya undang-undang, dia kata, tolong orang pun masuk dalam. Jadi, saya bagi semangat sebab saya tak boleh patah semangat pasal saya antara ketua Gen-Y dalam PPIM ni yang selalu bagi input kepada anak-anak muda yang Datuk Nazim selalu terapkan kepada saya, kena kau kena berjuang, kalau tak ada siapa nak bela. Tapi saya kata, pelik juga saya bela orang pun saya kena. Tapi Datuk Nazim kata, tak apa, teruskan semangat. Tapi saya tak ada patah semangat dan saya cakap terus terang, saya kalau kena duduk dalam penjara pun, kalau untuk kita semua ni, untuk bangkitkan kuasa pengguna supaya undang-undang ada pembelaan kepada kita semua ni, saya sanggup. Tak ada benda yang salah. Cuma saya nak pihak polis tapi saya nak berterima kasih juga kepada pihak polis yang di dalam lokap, yang menjaga saya, yang selfie dengan saya kat dalam tu kan. Yang jaga saya dengan baik, bagi saya sejadah. Sebab dia orang pun pelik saya kena tangkap. Kira glamour sekejap lah, ambil sekejap tempat dah terus. Jadi cuma sedih lah. Terus terang cakap memang sedih. Pasal apa? Lepas ni pun saya tak tahu nak buat macam mana. Masa Boris dah menang, masa penipuan Along yang ditinggal, yang diugut bunuh, saya sendiri pun kena ugut, kena tembak semua segala benda, tak ada protection. Saya sendiri diugut, ada SMS saya diugut bunuh sebab saya menjalankan kes-kes Along. Saya biasa buat dealing dengan Along, minta tolong. Memang kita deal untuk masa penipuan. Kena ugut bunuh, tak ada. Ni kadang-kadang saya dengar orang bisik je dengan pihak berkuasa, dah take action pada kita, kena tarik lesen senjata, kita punya security semua. Jadi saya rasa kena review balik, kena tengok. Sepatutnya di lock-up tu, orang yang tak bersalah sepatutnya tak boleh ditempatkan di situ selagi dia tidak mendapat perintah mahkamah. Dan saya nak beritahu sebenarnya apabila saya sampai ke mahkamah, mahkamah dalam lock-up, sebenarnya saya diminta tambah reman 7 hari. Saya ingat macam saya ni kes 302 lah.
Biasanya saya tanya polis, kalau minta tambah 7 hari apa? Dia kata kes jenayah berat, dia kata 7 hari. Saya punya kes, tuan-tuan fikir sendiri, tuan-tuan tengok ada ke perlu minta reman 7 hari. Dan reman itu ditolak oleh mahkamah. Dan sebenarnya mahkamah sendiri pun marah. Magistrate kata, kenapa tak kena tangkap dia? Dia bagi statement, dah boleh suruh dia balik. Kenapa juga, dia tanya saya kena gari. Saya kata saya kena gari dari atas sampai bawah. Semua orang kat depan tu tengok saya. Nasib baik Datuk Nazim dah balik. Kalau Datuk Nazim minta balik, dia boleh tengok gambar sekali. Saya minta sebenarnya Datuk Nazim jangan balik waktu tu. Tapi Datuk Nazim kena pergi bersuara, dia balik. Sebab nak bagi tangkap gambar, nak bagi tengok kena gari. Okey, itu saja saya nak bagi sedikit luahan hati. Tapi kalau ada masa, saya nak kongsi sedikit lagi tentang kisah dalam lokap yang memang sangat sedih. Dan saya tak pasti orang di dalam tu adakah semua itu bersalah. Saya tengok yang baik-baik pun ada kat dalam. Kita tak, itu yang kita tengah fikir ni. Undang-undang ni menyebelahi orang yang baik ataupun yang salah. Tapi saya rasa undang-undang yang kita tengok sekarang ni memang kita semua, saya minta tolonglah dengan saya punya bos-bos, saya punya sahabat-sahabat. Kita kena pergi berjumpa dengan IGP, minta tolong IGP bantu. Saya takut IGP tak tahu benda ni, bos. Saya takut IGP tak tahu, AG tak tahu. Jadi kita harap minta tolong buat sesuatu. Tak, saya tak tekan. Jadi itu saja, terima kasih.